Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang kepada semua rakan serta follower di page FTR Bidadari Solution. Okey, apa khabar anda semua hari ini? Didoakan agar semuanya dalam keadaan sihat walafiat, sentiasa diberikan kemudahan dan juga kesenangan dalam setiap urusan yang kalian lakukan kerana Allah Ta'ala. Okey, hari ini merupakan sharing ilmu daripada Solehah hari yang ke-8 di page FTR Bidadari Solution. Alhamdulillah. Okey, boleh tolong share dan boleh tolong kongsikan laju-laju Solehah punya link FB Live pada hari ini supaya lebih ramai orang yang akan dapat manfaat daripada perkongsian ilmu yang berkat, insya-Allah. Hai, waalaikumsalam Reha. Thank you sebab sudi menemani live pada petang ini, insya-Allah. Okey, tajuk hari ini adalah balas kejahatan dengan kebaikan. Itulah sebaik-baik hamba. Jangan kita berdebat, jangan kita berlawan, jangan kita nak tunjukkan kita ni hebat. Yang maha hebat adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ni manusia sama je. Sama je di sisi Allah, tiada perbezaan pangkat, darjat atau keturunan. Kita sama di sisi Allah. Yang membezakan kita hanyalah amalan kita, ibadah kita, ilmu kita, insya-Allah, dan adab serta akhlak dalam diri kita melambangkan peribadi diri kita yang sebenar-benarnya, insya-Allah. Hai, waalaikumsalam Kak Rosmaniza Razali. Hai, waalaikumsalam Nur Syahidah Hamidi. Alhamdulillah. Okey, thank you yang sudi sharekan link Solehah pada petang ini. Okey, sebelum tu jom sama-sama kita berselawat dan juga berdoa. Semoga Allah memberkati majlis ilmu kita pada petang ini, insya-Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka wa ansyur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amin ya Allah ya mujib. Okey, waalaikumsalam. Hai Kak Yusrina Yusof, hai Lia Liana, hai Kak Emma, hai Angah Masyita, dan waalaikumsalam Kak Muhaini Ainur. Thank you sebab sudi follow dan join live Solehah pada petang ini. Okey, tajuk kita hari ini adalah balas kejahatan dengan kebaikan. Okey, yang pertama sekali, kita kena tahu kita ni hamba, kita ni hanyalah manusia yang biasa, tak ada apa-apa kuasa, tak ada apa-apa kelebihan, melainkan kita ni adalah pendosa. Kita ni adalah khalifah dan juga da'i di muka bumi ni yang ditugaskan untuk menjaga agama Allah, yang ditugaskan untuk menyampaikan kebenaran dan juga menyebarkan ilmu yang bermanfaat. So, adakah kita pada hari ini bila kita berdakwah dengan penuh adab sopan santun, ataupun kita ni hanya tahu meletakkan adab tu di bawah, dan walaupun kita berilmu, letakkanlah adab itu di atas daripada ilmu. Sesungguhnya adab tu lebih tinggi daripada ilmu. Sebab tu, bila kita berdakwah, utamakanlah penyampaian kita, utamakanlah adab kita, akhlak kita. Bagaimana seseorang hamba tu, bila dia nak menyampaikan dan nak menyeru orang ramai ke arah kebaikan, dia sentiasa kuat dan dia sentiasa memiliki hati yang kental untuk meneruskan dakwahnya. Tidak ada lagi kata-kata negatif yang dia pegang, tak ada lagi kata-kata negatif dalam pemikiran dia. Yang dia tahu hanyalah apa yang dilakukan tu hanyalah kerana Allah Ta'ala. Bukan penilaian manusia yang kita nak pandang, tetapi cukuplah Allah yang maha menghakimi, cukuplah Allah yang judge dan Allah yang tahu niat kita. Kita berdakwah, kita berniaga, kita menuntut ilmu, kita lakukan apa sahaja perbuatan dan pekerjaan di muka bumi ini, asalkan mendapat redha Allah, itu adalah sudah cukup. Allah akan merasai keikhlasan kita, Allah akan merasai kelembutan hati kita. Sebagaimana kita kalau nak berdakwah pun, kita berdakwah secara berhemah, kita berdakwah secara lemah lembut, kita berdakwah secara menggunakan kata-kata serta akhlak daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Sebab tu, bila kita nak berdakwah, tetapi kalau kita tak jaga mulut kita, kita tak jaga kata-kata kita lebih suka sakitkan hati orang, kita suka menganjing, kita suka memfitnah, suka sebarkan aib orang, suka jatuhkan hukum yang tidak sepatutnya kepada seseorang tu tanpa bukti dan juga hukum yang sebenar-benarnya. Sebab tu bila kita nak berdakwah ni, berdakwahlah seikhlas hati, lillahi ta'ala. Bukannya kita rasa kita hebat, bukannya kita rasa kita tinggi ilmu, and then kita memperlekehkan orang-orang di bawah kita. No, itu bukan dakwah yang sebenarnya. Dakwah adalah mengajak serta menyebarkan ilmu pengetahuan ni dengan penuh adab, sopan santun. Itulah peribadi diri kita. Rasulullah SAW sendiri pun tak pernah melawan. Bila musuh dia baling batu, bila musuhnya baling najis, tetapi Rasulullah sabar, Rasulullah reda, Rasulullah terus jalan ke hadapan tanpa berpaling ke belakang, dan dia tak pernah pun balas. Setiap kata-kata negatif, setiap fitnah, setiap ugutan, semua mematangkan dan menjadikan Rasulullah ni seorang pemimpin yang sangat kuat, sangat hebat, dan sentiasa Allah pelihara dan melindungi Rasulullah hingga akhir hayatnya. Okey. So, kita pada hari ini, bila orang buat jahat dekat kita, adakah kita balas dengan kejahatan juga? So, lepas ni bila orang buat jahat dengan kita, biarlah kita balas kejahatan tu dengan kebaikan. Orang baling batu dekat kita, kita balas dia dengan bunga. Orang baling kata-kata kesat dengan kita, kita balas dengan kata-kata indah kepada dia. Sebabnya hati manusia ni Allah yang pegang. Kita manusia pun tak boleh nak pegang hati manusia ni. Sebab hati manusia memang Allah yang beri hidayah, Allah yang izinkan sekian-sekian berlaku. So kita kena ikut apa yang perancangan Allah dah tetapkan. InsyaAllah bila kita jaga Allah, kita berdakwah sungguh-sungguh fisabilillah, kita niatkan, ya Allah, semoga dakwah ini menjadikan aku seorang hamba yang bertakwa, menjadikan umat Nabi Muhammad ni saling bersatu padu, bukannya berpecah belah. Okey, yang seterusnya, bila kita nak berdakwah, jangan kita berdakwah dengan pergaduhan. Jangan kita berdakwah dengan kata-kata kesat, kata-kata yang boleh menyakitkan hati orang lain. Tetapi berdakwahlah dengan penuh berhemah. Berdakwahlah dengan nasihat-nasihat yang boleh menyedarkan manusia. Bukannya kita menghukum, bukannya kita terus tak ada perbincangan, tak ada bermusyawarah. Sebaik-baik manusia tu, bila berlaku perbalahan, bila berlaku perbezaan pendapat, hendaklah berkumpul dan bermusyawarah, berbincang. Jangan anggap diri kita ni hebat, jangan anggap diri kita ni, kita seorang je nak betul. So, itu adalah ciri-ciri orang yang sombong, merasakan diri tu hebat. Itu adalah sikap yang sangat-sangat buruk, yang Rasulullah tak ajar pun dekat kita. Tetapi Rasulullah selalu ajar dekat kita, berdakwahlah dengan penuh hemah. Berpesan-pesanlah dengan kebenaran dan kesabaran. Dan jangan kita menuding jari ke arah orang lain bila ada berlaku masalah. Tetapi cek diri kita dahulu. Muhasabah diri kita dahulu. Bukannya kita terus nak menyalahkan orang tanpa tabayun, tanpa siasat, tanpa bukti yang jelas. Islam tu indah. Islam tu adalah penuh dengan kasih sayang. Kenapa kita tak titipkan kasih sayang antara kita, saling bersatu padu, saling menerima pendapat, meraihkan pendapat antara satu sama lain. Bukannya nak cakap aku sahaja, engkau je. Macam mana Islam tu nak bersatu? Macam mana Islam tu nak sentiasa dalam satu kelompok yang besar saling meletakkan agama tu nombor satu? Kita nak berukhuwah, nak bersilaturahim, nak bersepadu dalam Islam ni memerlukan kesefahaman, memerlukan toleransi. Sebab itu bila kita dalam satu grup pun, dalam satu tim pun, seorang leader sangat-sangat struggle nak membantu anak-anak tim. Seorang satu kepala dah lain perangai, seorang lain pula lain perangainya. So dekat sini leader memainkan peranan penting. Seorang pemimpin ni memainkan peranan penting untuk memastikan anak tim dia, anak nahoda kapal yang dibawa tu, insya-Allah memegang Allah, meletakkan Allah nombor satu. Apa-apa, ada perbalahan, ada perdebatan, lepaskan, berbincang, bermusyawarah. Bukannya kita nak tunjuk kita ni, kita nak menang seorang-seorang, kita tak nak dengar pendapat orang lain, kita nak rasakan diri kita je betul. So itu adalah
satu sikap yang sangat-sangat buruk yang Islam tegah untuk kita melakukannya. So pada hari ini, balaslah kejahatan tu dengan kebaikan. Orang nak berdendam dengan kita, kita tarik tangan dia, kita pegang erat tangan dia, kita peluk dia, kita cium dia, insya-Allah. Dan jangan lupa untuk mendoakan dia, sebab doa kita ni akan Allah angkat saat yang tepat, akan Allah makbulkan bila doa yang kita minta, kita mohon kepada Allah adalah doa yang sepenuh hati kita, doa yang penuh tawakal, bersungguh-sungguh, penuh tawajuh. InsyaAllah doa ni akan dimakbulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab dakwah ni memang bukannya mudah. Jalan nak ke syurga ni sangat penuh berliku. Kalau kita kuat dan kental hati kita untuk mengharungi jalan-jalan untuk menuju ke syurga, insya-Allah Allah akan redha ke atas kita, Allah akan bantu kita, Allah akan meletakkan dan memenangkan kita ke arah kebenaran. Nak menegakkan Islam, nak menyampaikan kebenaran, nak ajak manusia turn back to Allah. So dekat sini kita perlu ada satu sifat sabar dan redha. Kita kena sabar. Setiap apa yang orang kata kutuk buruk dekat kita, kita sabar. Sebabnya segala pahala orang fitnah kita, orang kutuk kita akan berbalik kepada kita. So kita tak akan rugi apa-apa. Yang penting kita sabar, kita pegang kunci redha. Sebab kunci sebuah syurga adalah sabar dan redha. Kalau kita hamba ni mampu bersabar, mampu meneruskan kehidupan dengan tali Allah, kebergantungan kita hanyalah kepada Allah, bukan penilaian manusia, insya-Allah kita akan berdakwah dengan kemanisan yang teramat sangat. Kita akan berdakwah dengan jiwa yang kental. Kita akan berdakwah dengan hati yang ikhlas. Kita akan berdakwah sungguh-sungguh hanyalah mengharapkan redha Allah Subhanahu Wa Taala, bukannya penilaian daripada manusia. Tak penting lagi penilaian manusia, tak penting lagi pengiktirafan daripada manusia, pujian manusia itu hanyalah keduniaan. Tetapi cukuplah Allah tahu nilaian hati kita, cukuplah Allah melihat usaha kita dalam dakwah ni yang tak pernah berputus asa, yang sentiasa bersemangat, yang sentiasa meletakkan Allah nombor satu. Cukuplah Allah yang maha menilai. Sebabnya di hari akhirat kelak, Allah akan masukkan kita ke dalam syurga andai kita sabar, andai kita redha terhadap setiap ujian Allah. So dekat sini, kalau kita sabar, kalau kita redha, Allah akan bagi kita balasan syurga yang sangat terindah. Seperti dalam surah Al-Waqi'ah, seperti dalam surah Ar-Rahman, nikmat Tuhan mana yang patut kau dustakan? Orang yang menjaga agama Islam, orang yang berdakwah sungguh-sungguh, orang yang sentiasa menyampaikan kebenaran dan mengajak orang turn back to Allah, itulah hamba yang layak untuk masuk ke syurga. Itulah tiket untuk kita masuk ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Dan akhir sekali, jadikan teladan daripada sifat serta akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam nadi perjuangan dakwah kita. Kita nak berdakwah, pastikan kita sentiasa bercakap yang benar, al-amin. And then kita kena ada sifat jujur, amanah dalam diri kita. Dan yang ketiga, kita kena ada sifat fatonah, bijaksana. Bijaksana dalam bertindak, bukannya main hentam keromo, bukannya pakai meluru sahaja, tetapi berbincang. Sebabnya orang yang tenang ni, orang yang membuat keputusan dengan tenang, dia tak melawan, dia tak melatah, dia tak membalas segala kejahatan kata-kata orang tu, dia sabar, dia diam dahulu, dia tenang, insya-Allah itu adalah sifat orang yang bijaksana. Fatonah. So tiru dan tiruasi akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sentiasa tabligh, menyampaikan ke arah kebenaran, menyampaikan ilmu yang bermanfaat, menyampaikan ilmu yang terkesan di hati manusia. Rupa-rupanya bila kita berdakwah ni, ramai orang dekat luar sana yang ada masalah akhlak, yang ada masalah sosial, yang hidup digelumangi dengan dosa. Kita bantu dia. Kita bantu dia, kita tarik tangan dia, kita ajak dia untuk berbuat kebaikan, kita ajak dia untuk turn back to Allah, ajak dia pergi masjid, ajak dia solat berjemaah, ajak dia berzikir, berselawat. InsyaAllah itu adalah sebaik-baik sahabat syurga. Kita kalau nak dapat redha Allah, jangan kita pentingkan diri. Jangan kita rasa diri kita seorang je yang nak baik. Tetapi kita ajak pimpin tangan kawan-kawan kita, kita bantu orang sekeliling kita yang ada masalah, yang ada
masalah kehidupan untuk turn back to Allah, bantu mereka. InsyaAllah sebaik-baik manusia adalah manusia yang memberi manfaat kepada orang lain. Manusia yang sentiasa mengajak ke arah kebaikan. Bukannya menjatuhkan, bukannya menghukum, bukannya mencari salah orang. No, kita kalau nak berdakwah, berdakwahlah secara berhikmah, secara sihat. Bukannya nak menjatuhkan orang. Bila kita tengok orang berjaya sikit, bila kita tengok produk orang laris sikit, kita nak jatuhkan dia, kita nak cari salah dia, kita korek sedalam-dalamnya rahsia dia. So inikah akhlak seorang pendakwah? Inikah akhlak seorang hamba Allah? Kalau kita nak berdakwah, nak berniaga, berniaga secara sihat, bersaing secara sihat. Berniagalah dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bukannya kita tengok orang lebih sikit, orang berjaya sikit, kita dah iri hati. Bukannya bila kita tengok orang berjaya, orang dapat anugerah macam-macam, kita dah sakit hati dengan dia. So, kenapa ada sikap penyakit hati dalam diri kita? Cek balik hati kita, banyakkan istighfar, banyakkan kelorok hati kita, banyakkan buang dan sental keladak dalam hati kita. Kalau masih ada lagi perasaan dendam, iri hati, tak suka orang lain berjaya, tak suka, sakit hati tengok orang lain berjaya. So hati-hati, ini adalah penyakit hati yang sangat parah, penyakit hati yang sangat teruk pada masa kini. Dan kita kena ubati dia dengan zikrullah, ubati dia dengan tadabbur Al-Quran, ubati dia dengan melakukan solat sunat taubat, dan sentiasalah mendekatkan diri kita dengan Allah. Sesungguhnya syurga tu tersangatlah mahal. Jalan nak menuju ke syurga tu penuh berliku, penuh dengan susah payah, tetapi Allah tetap menjamin orang yang beriman dan beramal soleh tempatnya adalah di syurga nanti. Sama ada kita kuat ataupun tidak, sama ada kita istiqamah ataupun tidak, kita teruskan sampai habis, kita teruskan sampai akhir hayat kita. Biarlah kita mati dalam iman, biarlah kita mati dalam dakwah, biarlah kita mati dalam pemeliharaan Allah Subhanahu Wa Taala. Husnul khatimah, pengakhiran yang baik insya-Allah. Okey, semoga bermanfaat perkongsian solehah hari ini. Sabar dalam ujian hidup. Tak ada manusia yang tak diuji. Allah uji adalah tanda kasih sayang Allah kepada kita. So, sebaik-baik manusia adalah manusia yang sentiasa sabar, reda dengan ujian Allah Subhanahu Wa Taala. Okey? Okey, sekian sahaja perkongsian solehah hari ini. Semoga bermanfaat kepada anda semua. Minta maaf atas salah silap solehah, dan solehah doakan agar anda semua kaya berjaya dunia akhirat insya-Allah. Okey, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.